Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita, kitab Hidayatul Mutafakkirin pada malam ini, insya-Allah, ke surat yang ke-17. Wahid, Isnani, Salasa, Arba'an, Khamsah, Sittah, Sab'an, Thamaniyah, Tis'ah, Asyara, Ahada, Asyara. Baris yang ke-11 dari bawah. Tambih di situ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Tambih. Baik, kita masih lagi memperkatakan tentang sifat ilmu. Tambih ialah satu perkataan yang digunakan untuk menarik perhatian supaya memberikan fokus yang sepenuhnya kepada apa yang nak diperkatakan, topik yang nak diperbahaskan. Ya, daripada nabbaha yunabbihu tambihan, munabbihun munabbahun, nabbih wala tunabbih. Kalau jam loceng, ya, dalam bahasa Arab as-sa'atul munabbihah, jam loceng, daripada tambih. Apa tu maksudnya? Supaya kita, kalau nak dinisbahkan kepada jam, supaya kita sedar dari tidur kita ataupun khayalan kita, supaya kita mengambil perhatian pada perkara yang nak diperkatakan ini kerana perihal pentingnya. Bermula ilmu Allah Ta'ala, iaitu mengetahui ia akan maklumnya, itu dengan tafsilnya. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia meliputi yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini detail, sedetail-detailnya. Tafsil itu detail maknanya, secara terperinci, satu-satu, walaupun sekecil manapun, walaupun dalam gelap yang bagaimanapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, sama ada yang telah lalu atau yang akan datang atau yang sekarang, maka ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu meliputi semua sekali. Dan seperti yang kita sebut, ta'alluqnya adalah tanjizi qadim. Maksud tanjiz itu berlaku serta-merta, berlaku sejak azali, dan qadim maksudnya sejak azali. Iaitunya bukan baru berlaku bahawa Allah SWT tahu. Bila Allah SWT nak pilih Rasul, maka barulah Allah SWT nak cari. Sebelum itu tidak ada sebarang maklumat dalam pengetahuan Allah SWT, dalam ilmu Allah SWT, bahawa bulan dan bulan itulah yang akan menjadi Rasulnya. Baru nak perhati, baru nak tengok, ini akidah badak. Badak barulah jumpa, barulah perasan, barulah tahu, barulah khabar, barulah cerak molek. Itu kita ni manusia, makhluk, kita punya ilmu terbatas. Ditekankan di sini kerana akan disebutkan di sini bagaimana golongan yang kufur pada Allah SWT mengatakan bahawa ilmu Allah SWT itu tidak secara tafsil. Maka ditekankan awal-awal. Dan jikalau ada ia pada pekerjaan yang tiada baginya kesudahan sekalipun, yang kekal, yang abadi, ya, yang bersifat baqa. Sama ada baqa itu baqa yang azali ataupun baqa yang aradi. Baqa yang aradi seperti apa? Syurga dan neraka, tu baqa, maksudnya dia kekal, tapi kekal yang mendatang. Roh kita ini juga kekal, tapi kekal yang mendatang. Baqa yang azali, baqa yang hakiki ialah baqa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu, ya, yang tiada baginya kesudahan sekalipun, iaitu seperti segala sifat kamalatnya. Allah SWT tahu zatnya, tahu dirinya, tahu sifatnya, bahawa sifatnya tidak akan habis pada satu masa, bahawa zatnya sempurna. Allah SWT tahu. Yang tiada terhingga pada bilangannya, iaitu sifat kamalat. Seperti yang kita tegaskan bahawa 20 sifat yang kita sebut, kita dendangkan tadi, itu bukan sifat Allah SWT sahaja, bukan itu sahaja, bukan terbatas. Maksud kita ialah itu ummahatus sifat.
Ummahatus sifat utama yang memadai kalau kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala 20 sifat ini. Maka sifat kamalat tu maksudnya sempurna. Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa disebut dalam kitab ni tidak terbatas. Hanya dia yang tahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang sempurna semuanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saja yang tahu. Ya. Yang 20 tu yang kita kata wajib kita pelajari, mesti kita pelajari, ya. Dan seperti segala nikmat syurga dan azab neraka, itu juga sesuatu yang tidak berkesudahan. Kita sebut dah tadi. Dia panggil apa? Baqa lah. Kekal. Ya, yang kata tak kekal pula. Tapi dia panggil baqa aradhi, kekal yang mendatang. Kita ni kekal, roh kita ni kekal. Tapi aradhi bukan hakiki, mendatang, ya. Aradhi itu maksudnya mendatang. Jangan ada pula yang bawa pendapat yang syaz min zallatul ulama, kegelinciran ulama. Apa dia? Pernah satu ketika selepas kuliah dia sebuah surau. Bila saya nak naik motor tu, dia pun nak naik motor. Ustaz nak tanya sikit. Apa dia? Dia kata neraka ni kekal atau tidak? Kerana ada seorang yang mari berceramah di surau ini, dia kata neraka tidak kekal. Masya Allah. Neraka ni akan dibongkar akhirnya. Kalau dibongkar, pertama, apakah neraka itu akan dihapuskan? Ataupun ditutup pintunya saja? Yang pertama, neraka akan dihapuskan dengan ahli-ahlinya. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran menyebut penduduk neraka tidak akan mati-mati. Kalau dihapuskan neraka itu dengan ahli-ahlinya, ini bersalahan dengan Al-Quran. Ataupun ditutup saja. Ditutup saja pintu neraka, semua ahli neraka dipindahkan ke syurga. Artinya Allah SWT mengampunkan dosa syirik. Juga bertentangan dengan Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Liman yasha'. Allah tak ampun dosa syirik. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Neraka kekal, syurga neraka kekal. Tuan-tuan jangan bawa kepada pesanan kepada ustaz-ustaz utamanya, jangan bawa lah perkara-perkara benda-benda yang pelik. Kita daripada kecil lagi dah ni. Neraka kekal, syurga neraka kekal. Masuk neraka orang kufur syirik kekal. Iblis, syaitan, Fir'aun, Haman kekal. Dia berkata tak kekal. Habis semua nak dibongkar, tuan-tuan. Langsung tidak ada langsung perkara yang dalam agama, hatta dalam persoalan akidah pun, yang kita boleh pegang, yang kita yang kemas, semua nak dibongkar. Ya, ulama dah simpulkan dah. Kita sambut Maulid Rasul 12 Rabiul Awal, dia kata bukan 12 Rabiul Awal Maulid. Kita sambut Isra' Mi'raj 27 Rejab, dia kata bukan 27 Rejab. Bongkar lagi. Ya. Kita kunut subuh, dia kata bukan sunat kubuh subuh. Tak sunat pun. Kita sunat arba'ah mati-matilah. Kena sujud sahwi pula kalau tak buat. Dia terus bid'ah. Misalnya contoh, bongkar habis semua. Ya, yang disimpulkan oleh ulama ribuan tahun dulu, 1300, 1100 tahun, 1200 tahun dulu dah dia bongkar. Dah disimpulkan oleh para ulama. Ya. Bongkar. Lepas itu talinya itu campakkan ke tengah masyarakat. Maka berbelit-belitlah tali itu di leher orang awam. Maka ada yang bergelik belaga bahu, ada yang bersigung-sigung, lama bertumbuk gaduh. Contoh. Itu yang terjadi. Ya. Jadi mudah tuan-tuan dan puan-puan, kita di Malaysia, terutama di Terengganu, akidah kita berpegang akidah ahli sunnah wal jamaah yang disebut semua oleh imam waktu khutbah, atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, dalam fiqh kita berpegang kepada Syafi'i. Yang ketiga, dalam tasawuf kita berpegang kepada Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi. Mudah cerita, jangan bawa hak lain. Pasal kita tak ada masa dah tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi perkara kita yang nak
kita perjuangkan, nak kita pelajari, nak kita amalkan. Kalau tidak pun, duk bongkar situ. Taharah pun tak selesai, tuan-tuan dan puan-puan. Taharah. Mari Tok Guru baca taharah, lepas itu meninggal dunia. Mari pula Tok Guru lain baca taharah lagi, meninggal dunia. Tak lepas-lepas ke jenayat. Munakahat tak lepas. Paling-paling tidak habis ibadat je, rubuk ibadat. Solat, zakat, puasa, haji. Haji pun tak lepas habis. Tak pernah habis. Pasal? Begitu tuan-tuan. Banyak lagi perkara yang kita nak itu kan. Itu pesanan daripada saya. Anggap sebagai pesanan penaja. Untuk tak payahlah bawa perkara-perkara yang itu. Ikutlah kita orang awam. Ke ada tuan-tuan yang boleh berijtihad? Ada? Boleh berijtihad sendiri. Kalau ada yang boleh berijtihad sendiri, wajib berijtihad sendiri. Tak boleh bertaklid. Haram hukumnya bertaklid. Tapi kalau tak ada, taklid sajalah. Ikutlah yang mazhab yang dah ada ni, yang dah establish di rantau kita ini, tuan-tuan. Dan gerak diam ahli keduanya, iaitu ahli keduanya, ahli neraka, ahli syurga. Maka Allah SWT tahu secara detail bagaimana mereka meraung, bagaimana mereka meminta, bagaimana mereka bergerak, bagaimana semuanya diketahui oleh Allah SWT. Maka sekaliannya yang tersebut itu mengetahui Allah akan dia dengan tafsilnya. Ya. Sekalian itu apa? Sekalian apa? Azab neraka, nikmat syurga, kemudian sifat kamalatnya, semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Detail ya. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bersalahan falasifah. Falasifah ni tuan-tuan dan puan-puan jamak filosof. Oh, dalam bahasa Arab ni ada jamak. Jamak ni plural. Plural bahasa Arab ada tiga ke atas. Tiga dan ke atas baru plural. Bahasa Inggeris dua era. Books, okey. Melayu lagi senang juga. Buku, jamak dah. Bahasa Arab dia ada mufrad singular. Lepas tu ada, kalau dua dipanggil musanna. Tiga baru jamak, dia panggil jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Ini jamak taksir. Falasifah jamak pada filosof. Filosof ialah ahli falsafah. Falasifah ialah ahli falsafah. Bersalahan dengan ahli falsafah. Maka berkata mereka itu bahawasanya Allah mengetahui akan yang tersebut itu dengan imannya, dengan ijmalnya. Bukan dengan iman, jua. Ni ahli falsafah. Siapa? Tuan-tuan cuba sebut ahli falsafah. Tok gurunya, maha gurunya, falsafah Greek, Yunani, Plato, Socrates, Aristotle. Kemudian ada juga ahli-ahli falsafah Islam. Ada ahli falsafah Islam, cuba tuan-tuan sebut. Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Tapi yang boleh dipegang ialah Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu ahli falsafah Islam yang boleh dipegang, Al-Ghazali. Baik. Kerana beliau, nanti kita akan sentuh sedikit mengenai apa yang difatwakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur, Tahafutul Falasifah, kerancuan ahli falsafah. Baik. Maka ahli falsafah ini mengatakan bahawa ilmu Allah itu terbatas. Allah hanya tahu yang ringkas-ringkas saja, yang kulli, yang besar. Yang kecil-kecil, detail-detail ini dia tak tahu. Misalnya, apabila api kena pada kapas, kapas kena pada api, maka kapas terbakar. Itu dia tahu. Tapi kalau yang berlaku sekarang ni, yang berlaku sekarang ni, contoh ada kebakaran di Kampung Amir, ni Allah tak tahu. Dah berlaku baru Allah tahu. Dia tahu yang saya. Lelaki dengan perempuan berkahwin, lahir anak, dia tahu. Tapi dia tak tahu siapa yang lahir, perempuan ke, lelaki ke, nasib dia tak tahu, detail dia tak tahu. Ini pendapat
ahli falsafah. Falsafah ni pun tuan-tuan dan puan-puan, falsafah itu daripada filosofia. Sofia itu hikmah, filo itu pecinta hikmah. Tapi mereka banyak hanya berfikir di sini, akal semata-mata, ya, akal semata-mata. Sentiasa berfikir tentang ketuhanan manusia dan alam semesta. Ketuhanan manusia dan alam semesta. Mereka sentiasa berfikir, tapi semata-mata menggunakan akal, ya, akal. Termasuklah ilmu mantik. Ilmu mantik adalah sebahagian daripada ilmu falsafah. Apa hukumnya belajar ilmu falsafah? Tuan-tuan siapa sini belajar ilmu falsafah? Saya pernah belajar ilmu falsafah. Ilmu mantik? Tak ada. Yang ngaji sekolah senawi mana? Tak ada. Johor, madrasah. Apa hukumnya? Khilaf ulama. Sebahagian ulama memang mengharamkan tentang misalnya ilmu mantik pun, macam Ibn Salah, Imam Nawawi dan sebagainya, mereka mengharamkan. Tetapi bukan semua tuan-tuan dan puan-puan, ilmu mantik, ilmu falsafah yang diharamkan. Yang menyalahi syarak, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, itu yang diharamkan. Yang bertepatan, yang elok, maka dalam semua tuan-tuan dan puan-puan dan semua sebenarnya terkesan dengan falsafah dan mantik. Hatta usul fiqh Imam Syafi'i ada unsur mantiknya. Katanya Imam Syafi'i juga membaca buku kitab-kitab falsafah. Maka yang dikatakan haram ialah al-falsafatu al-makhlutatu bil-kufriyat. Falsafah yang bercampur baur dengan kekufuran, itu yang haram. Yang elok Islam menerima, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya? Ada orang kata, kita sebut tu, dia kata ilmu sifat 20 ni asal daripada falsafah Yunani. Tuan-tuan ingat Plato ke Sokrat belajar ni? Ada belajar sifat 20. Imam Ghazali ya? Tak ada. Kesan ada. Sebab itu kita kata bukan semua falsafah itu ditolak, bukan semua mantik itu ditolak. Mantik ini ialah penggunaan akal, satu ilmu yang menjaga akal kita supaya berfikir dengan betul, mengikut jalannya. Maka kita perlukan semua sebenarnya apa yang kita tengok dalam internet, dalam YouTube. Hatta Zakir Naik, Dr. Zakir Naik menggunakan mantik. Dia nak berhujah, berdebat dengan orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Nak guna qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Nak guna hadis ataupun Al-Quran. Dia guna juga, tapi banyak. Tadi bobo saya tengok, memang dia guna mantik. Membantah apa? Membantah Allah SWT boleh ke menjadi manusia, manusia boleh menjadi Allah. Macam mana? Allah SWT itu tidak ada permulaan. Dan manusia itu bila namanya manusia, dia ada permulaan. Macam mana sesuatu benda, satu entiti yang sama, ada permulaan dan tidak ada permulaan, bergerak dan diam dalam masa yang sama. Ini kita belajar sifat 20 dalam apa? Hukum akal. Hukum akal dia panggil apa? Mustahil daruri, badihi, secara automatiknya kita faham, tak payah mikir-mikir. Benda ni tak mustahil dia bergerak dan diam dalam satu masa. Mustahil. Automatik kita fikir, itu kalam lah. Orang yang tak menerima ilmu kalam ni pun banyak guna kalam. Tak punya masa kita nak sebut. Ya, pasal kita nak habiskan bab ni. Tapi nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, sifat 20 ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut dalil naqli. Daripada mana kita ambil? Quran dan hadis. Akal ambil daripada akal. Tapi dalam Al-Quran banyak uslub Al-Quran mengarahkan kita supaya merujuk kepada akal.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yanzur tu tengok saja ke? Fikir. Bukan tengok saja. Kalau tengok saja tak akan kita akan tak rasalah besar hebatnya kejadian Allah yang pada apa? Pada unta tu. Fikir. Falyanzuril insana mimma khuliq. Tengok apa yang kita ni boleh dijadikan. Fikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu tak kamu tengok ke? Tak kamu lihat ke? Lihat bukan lihat saja, fikir. Dan Nabi SAW menyebut tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah tentang kejadian Allah SWT, makhluk Allah SWT. Kita fikir tentang diri kita, tengok tentang diri kita ni. Nampak kebesaran Allah SWT. Allah yang menjadikan kita ni. Jangan fikir pada Allah, zat Allah, kamu tak boleh fikir. Apa saja yang terlintas di pemikiran kita itu bukan Allah. Nak kenal dia melalui sifat-sifatnya yang kita sebut ummahatus sifat. Baik. Apa pula masalahnya? Bertentangan dengan Quran. Cuba tuan-tuan nafikan sifat ilmu. Cuba tuan-tuan nafikan sifat wahdaniyah. Tak ada sifat wahdaniyah pada Allah SWT. Allah tak esa. Itu yang jadi jeng tu. Dia nak nafikan sifat qidam pada Allah SWT. Dia kata tak sebut dalam Al-Quran. Yang ada huwal awwalu huwal akhiru. Baca ayat Quran pun salah. Tak ada huwal awwalu huwal akhiru. Yang ada huwal awwalu huwal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia kata kalau awal mesti ada permulaan. Dalam Quran disebut al-awwal, dia tak sebut qadim. Jeng ke ni? Dah mana hadis Rasulullah SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah SWT tu wujud sudah ada sebelum ada apa-apa pun, tidak ada sesuatu apa pun yang bersama dengan dia. Kalau nak katakan bila sebut awal mesti ada permulaannya, kalau Allah SWT sebut akhir mesti ada pengakhirannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni kita kena duduk jelas perkara, sebab kalau tuan-tuan hanya tengok YouTube saja, tuan-tuan akan jadi seorang macam saudara kita, orang Arab yang ada di sini. Mungkin tuan-tuan pernah jemput masjid ini. Cuba tuan-tuan tengok dalam YouTube apa dia kata. Berat. Sangat berat. Akan jadi gitu itu sebab tengok YouTube waktu PKP dulu. Dia kata sendiri maksudnya pada orang tertentu, pasal sebelum dia okey. Sebelum dia okey. Lepas PKP bermasalah kerana waktu PKP tak ada kerja, tengok YouTube. Itu ngaji Jordan tuan-tuan dan puan-puan. Ngaji Jordan. Balik. Gitu. Baik. Syahadan. Tak sempat ni kan. Saya ingat kena habiskan 5 perkara yang menyebabkan ahli falsafah menjadi kufur. Tengok, ulama-ulama kita menentang falsafah. Jangan kata ikut falsafah asal Yunani dan sebagainya. Ulama-ulama kita betapa menentangnya falsafah. Menentang yang mana? Yang tidak bertepatan dengan Al-Quran dan hadis. Syahadan. Syahadan ni tuan-tuan dan puan-puan satu perkataan yang digunakan untuk memulakan satu-satu cerita, satu-satu topik, satu-satu perbincangan, percakapan. Kita boleh kata macam selanjutnya lah. Selanjutnya, sebab tadi kata ahli falsafah, kata ilmu Allah SWT tu hanya yang besar-besar saja, yang asas ni saja, yang detail-detail tak tahu. Maka selanjutnya nak menunjukkan bahawa perkara ini penting. Syahadan kata dia. Lalu ataupun selanjutnya tu makna syahadan. Bahasa lama. Tuan-tuan baca buku-buku lama. Dulu waktu saya kecil saya suka membaca. Buku tak ada, saya pergi cari buku-buku lama, bawa rumah orang baca. Maka syahadan, sampailah satu hari bergeraklah gajah-gajah tersebut. Dimulanya syahadan, tak tambih daripada apa lagi? Al-Kisah, tak. Syahadan dikufur orang akan falasifah dengan 5 perkara ini. 5 perkara.
Dalam kitab ini ditambah dua perkara yang disebut, yang diulas oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Ada 3. Ada 20 bab. 20 bab menjawab dan membantah falsafah pada waktu itu, sehingga menyebabkan hampir mati falsafah. Dihentam oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian akhirnya dihidupkan semula oleh Ibn Rushd. Ada 3. Dan dalam kitab ni 5. Apa dia yang pertama? Menyebabkan kufur, ya. Sebelum itu kita syarah dulu kufur. Kufur itu ada 2. Satu kufur akbar, satu kufur asghar. Kufur akbar ini kufur yang besar. Maksudnya kufur akidah. Keluar daripada Islam, kekal dalam neraka. Yang kedua dipanggil kufur asghar. Kufur asghar ini kufur amalan. Apa dia? Kufur ni'mah. Kufur nikmat dia panggil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita menggunakan nikmat-nikmat Allah SWT yang dibagikan kepada kita bukan kepada jalan taat, bukan jalan keredaannya, maka kita kufur. Tapi kufur itu kufur amalan, tidak mengeluarkan daripada daerah keimanan. Ya. Yang dikatakan kufur di sini kufur akbar. Kufrun itu maksudnya ghita, ni kufur. Dipanggil orang Inggeris ambil jadi cover. Cover tu maksud daripada kufrun. Ghita, dia tutup iman dia. Sebab itu perkataan kuffar digunakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid, maknanya petani. Sebab petani itu bubuh biji benih, benih dia tutup. Bubuh dipanggil kuffar. Para petani itu dipanggil kuffar. Dalam surah dia menutup. Sekarang ni menutup pintu hati daripada beriman kepada Allah dan Rasul. Itu kafir. Kafir ialah orang yang tidak menerima Allah dan Rasul dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kafir lah. Dia tutup. Semangat. Apa pula masalahnya kita nak panggil, nak gelarkan orang yang tidak Islam? Tuan-tuan rujuk dalam kamus dewan, kafir itu orang bukan Islam. Muslim lawannya kafir. Kalau Muslim lawannya tidak Islam, tak betul bahasa Melayu, tak sah tuan-tuan, tak lulus tuan-tuan dan puan bahasa Melayu. Lawan kenyang apa? Lapar, bukannya tidak lapar. Betul? Itu dalam bahasa Melayu. Buat apa pula nak ubahnya? Syurga lawan apa? Neraka. Ke tuan-tuan, syurga lawannya bukan syurga. Gitu. Tak lama lagi tuan-tuan dan puan kita tak boleh kata puak tu masuk neraka, puak ni masuk neraka. Kita tak boleh kata gitu. Dituntut. Pakat-pakat kami semua masuk ke syurga belaka. Kami beriman. Ini kita menguruskan rumah tangga kita tuan-tuan dan puan. Tak bolehlah kita kata, oi kafir. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau nak merujuk kepada orang yang bukan Islam, bila kita bercakap ni dalam masjid menguruskan agama Islam, bercakap tentang akidah, maka orang kafir lah. Kena tukar. Qul ya ayyuhal kafirun jadi qul ya ayyuhal ghairil muslimin. Gitu. Ayyuhal ghairul muslimin. Itu akidah ya tuan-tuan dan puan. Kita perlu sebut walaupun gitu. Kita kena sebut. Bukan masalah politik. Tuan-tuan yang kata, politik pula ustaz hari ni. Tak. Ini persoalan akidah. Ucap selamat pada perayaan agama. Tak boleh. Orang tu buat syirik, kita suruh selamat. Suruh selamat. Dah. Betul ulama-ulama kata, beri salam pun tak boleh. Assalam tu nama Allah. Kita bagi nama assalam tu kepada orang yang tidak berhak. Assalam itu nama Allah. Betul Nabi jawab, wa'alaikum saja, tak ada assalamnya. Wa'alaikum gitu. Saja. Ini dah nama-namakan ni pakat asyik kita je sebenarnya. Toleransi dan sebagainya, itu masalah kita. Dalam bab akidah agama kita kena tegaslah.
Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Jelas prinsipnya. Kita tak boleh hina kata agama lain. Maksudnya untuk merangsang. Bukan berarti tidak boleh menyebut dalam kuliah akidah. Kuliah akidah kita kena sebutlah. Kalau tidak tuan-tuan tak tahu pula hak mana betul, mana benar, hak mana tak benar. Baik. 5 perkara yang menyebabkan kufur yang dilakukan oleh ahli falsafah. Kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.